Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Hadirin sekalian jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat noh? Alhamdulillah. Ramai puasa kot hari ni tu. Kukuk lupa saja nak bagi ingat lah. Hari ni hari Tasu'a, hari yang 9 Muharram. Tasu'a tu yang ke-9. Esok Ashura, hari yang ke-10 Muharram. Menurut sebahagian ulama, hari Ashura ni esok lah, esok. Puasa yang pertama diwajibkan di dalam Islam, menurut kebanyakan ulama lah. Ketika mana Nabi SAW sampai di kota Madinah, orang Yahudi puasa hari Ashura. Bila Nabi SAW tanya, maka orang Yahudi kata pada hari Ashura ni, esoklah 10 Muharram ni, ditenggelamkan Fir'aun dan diselamatkan Bani Israel. Maka kami puasa kerana bersyukur. Maka kata Nabi SAW, nahnu ahaq bi Musa minkum. Kami lebih berhak, kami lebih dekat dengan Musa berbanding dengan kamu. Maka Nabi SAW mengarahkan para sahabat puasa. Maka ketika itu puasa ni jadi wajib. Sampailah pada 2 Hijrah turun ayat Quran kan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan bulan Ramadan wajib puasa. Maka Nabi bagi pilih, siapa nak teruskan puasa Ashura boleh teruskan, siapa yang tak mau puasa pun tak apalah, dia jadi sunat esok lah. Cumanya orang puasa hari ni ataupun puasa sebelah hari Selasa untuk kita berbeza dengan orang Yahudi. Tapi kalau tuan-tuan boleh puasa yang terbaik, puasa 3-3 lah, 9, 10, 11. Ataupun tuan-tuan puasa esok 10, 11, esok Isnin, 11 hari Selasa. Ataupun tuan-tuan tak boleh juga, ada kekangan, tuan-tuan puasa Isnin saja pun boleh lah. Bukan tak boleh, boleh. Cuma yang lebih baiknya kalau tuan-tuan boleh puasa membezakan itu, sunat lah kita berbeza. Ala kulihal puasa Ashura tu pun dia memang sunat. Dan puasa Ashura ini dalam hadis Nabi SAW, ini sebagai peringatan lah tuan-tuan lah. Sebelum kita mula kuliah ni nak bagi tahu lah. Takut kita terlepas saat-saat yang apa. Kalau dah terlepas ni tuan-tuan, kena tunggu pula Ashura tahun depan. Jadi kebetulan tuan-tuan. Dan tuan-tuan kalau puasa esok 2 pahala. Pahala Ashura satu lagi pahala hari Isnin. 2 pahala dapat. Dalam hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, siyamu yaumi Ashura, puasa 10 Muharram ni. Ashura tu maksud dia hari yang ke-10 daripada bulan Muharram lah, Ashura. Puasa 10 Muharram ni, hari Ashura ni, ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanata alladhi qablah. Aku harap, bila Nabi sebut Nabi aku harap ni, maksud dia sungguhlah puasa ini akan menghapuskan setahun yang lalu. Maknanya dia kalau tuan-tuan puasa esok 10 Muharram esok, diampunkan dosa tuan-tuan tahun lepas sampai 10 Muharram tahun lepas. Boleh 10 Muharram tahun lepas diampunkan dosa. Dosa-dosa kecil lah. Sebab dosa-dosa besar kita kena taubat.
Ni disebut dalam surah An-Nisa. Jangan ingat pula bila orang tu mencuri, tak sembahyang, rasuah, jadi puasa Asyura selesai. Tak jadi. Dosa besar kena taubat. Sebab dalam surah An-Nisa sebut, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kalau kita menjauhi dosa-dosa yang besar, Allah hapuskan dosa-dosa sayyi'at. Kaba'ir dosa besar, sayyi'atikum dosa-dosa kecil. Dosa mata, dosa telinga, yang ni Allah hapuskan. Tapi syaratnya jauhi dosa-dosa besar. Jadi hapuskan dosa-dosa kecil yang selalu setahun yang lepas. Jadi kalau puasa Arafah hebat lagi lah. Puasa Arafah setahun yang lepas dan setahun akan datang. Sebab puasa 9 Arafah baru lepas kan, baru lepas bulan lepas tu, diampunkan setahun 9 Arafah yang lepas dan setahun 9 Arafah yang nak mai ni, diampunkan dosa. Kalau ditakdirkan kita meninggal, tuan-tuan, dah diampunkan dosa kecil kita, tuan-tuan. Dosa besar tak boleh lah. Dosa besar jelas, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah pada Allah dengan taubat yang nasuha. Yang ni dosa besar. Berzina, tak semayang, minum arak, ini kena taubat nasuha. Yang ulama letak 4 syarat kan, kena tinggal, kena menyesal, kena berazam tak mau buat dah. Kalau ada ambil hak orang, pulangkan balik. Tak ada 4 ni, tuan-tuan puasa Asyura 20 tahun pun tak jadi, tuan-tuan. Dosa besar dia diikat dengan taubat. Allah Ta'ala sebut je lah, dengan taubat. Ni dosa-dosa kecil lah, tuan. Sebab kita dalam hidup kita banyak dosa kecil yang kita terbuat. Kadang-kadang kita tengok TV, kadang-kadang ada orang dedahkan aurat, kadang-kadang kita buka YouTube, ada orang yang dedahkan aurat. Itu semua dosa, tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, malam ni kita berhenti di mana? Jadi tuan-tuan jangan lupa lah, tuan-tuan, esok niat puasa Asyura. Esok boleh niat lah malam ni. Niat puasa Asyura esok dan puasa Isnin, 2 sekali. Dan kalau boleh cuba juga puasa hari Selasa, supaya kita berbeza dengan Yahudi. Ataupun tuan-tuan dah puasa hari ni, bagus sangat lah. Hari ni pun dah puasa kan. Jadi tuan-tuan puasa esok, okey lah. Ataupun tuan-tuan rajin tambah 3 hari terus. Baik, jadi malam ni kita berhenti di mana, tuan-tuan? Yang saya tanda muka surat 163. 163 lah. Kita masih lagi di bawah tajuk berkenaan dengan hijrah Nabi SAW. Jadi yang kita sebut sebelum ni, mereka dah pakat nak bunuh Nabi SAW. Nak ambil 10 pemuda daripada semua kabilah yang hebat-hebat, yang handal-handal, tunggu di depan rumah Nabi. Nabi SAW keluar, mereka nak bunuh Nabi SAW. Ataupun kalau Nabi tak keluar, mereka serbu pergi bunuh Nabi SAW. Jadi mereka ni sangat yakin lah, ini punya strategi pasti akan menang. Sebab Nabi, para sahabat Nabi majoritinya dah pergi Madinah. Tinggal Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar je. Tak ada lagi orang perempuan dan Sayyidina Ali dan orang sahabat yang lemah lah, yang tertahan. Kebanyakan sahabat yang hebat, Hamzah, Umar, ini semua dah berada di Madinah. Jadi mereka yakin ini punya cara Nabi SAW pasti akan mati. Mereka yakin. Jadi kita tengok tentang malam ni. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid darin, kata mengarang. Dia begitu yakin tentang kejayaan rancangan jahat. Yang ni siapa dia? Abu Jahal. Dia lah kepala ni. Bagaimanapun Allah yang berkuasa ke atas segala makhluknya di langit dan di bumi melakukan sesuatu mengikut kehendaknya, dan dia menghulurkan bantuan yang tiada siapa boleh mengatasinya. Jadi Allah Ta'ala mengkehendaki benda yang lain, tak berlaku, tuan-tuan. Jadi kita pun tahu, tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala mengkehendaki selainnya takkan berlaku. Walaupun kita tahu ada tak Nabi yang dibunuh oleh umat dia. Kalau ikut kebanyakan ulama ada. Walaupun ada ulama kata tak ada, sebab Nabi ni maksum, jadi tak boleh dibunuh. Tapi dalam ayat jelas, dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala sebut tentang orang Yahudi ni, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Apakah kamu tiap kali datang rasul di kalangan kamu yang mana tak sesuai dengan nafsu kamu, fafariqan kadzabtum, sebahagian rasul kamu dustakan, wa fariqan taqtulun, dan sebahagian rasul kamu bunuh. Kata Imam As-Suyuti rahimahullah, antara yang dibunuh Nabi Zakaria dengan Nabi Yahya. Cuma Nabi maksum ni tak mana juga sama dengan Nabi SAW. Nabi maksum, tapi dalam perang patah gigi, perang Uhud, Nabi pernah disakiti.
pernah dicekik oleh orang kafir, pernah diletak perut unta di atas belakang Nabi SAW. Nabi pernah diracun. Nabi juga pernah disihir kalau ikut kebanyakan ulama, sehingga turun qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu birabbin nas. Jadi maksum di sini, maksum ni orang kafir Quraisy ni tak boleh menghalang dakwah Nabi, matikan dakwah Nabi tak boleh. Itu maksud maksum Nabi. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah Ta'ala pelihara Nabi ni, maksud dia orang kafir tak boleh bunuh Nabi. Dengan matinya Nabi ni, maka dakwah pun mati, habis. Tak, Nabi akhir zaman tuan-tuan, dakwah Nabi takkan sirna, takkan berhenti kerana kematian Nabi SAW. Baik. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala jaga Nabi dalam menyampaikan wahyu. Itu maksum tuan-tuan. Maksum dalam menyampaikan wahyu, takkan tersalah. Baik, jadi tuan-tuan, Allah mengkehendaki selain padanya. Dia melakukan tepat dengan apa yang difirmankannya kepada Nabi-Nya. Jadi Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala buat seperti mana yang Allah Ta'ala firman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, surah Al-Anfal ayat 30. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ayat ni selalu kita dengar kan? Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah apabila orang kafir merencana menentang kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memenjarakan kamu atau membunuh kamu atau mengusir kamu. Ini cerita tentang Abu Jahal ni. Abu Jahal punya perancangan ni. Mereka berkomplot sementara Allah juga merancang, dan Allah adalah sebaik-baik perancang. Dia berpakat lah ni, rasa dah macam power lah, tapi Allah Ta'ala lah sebaik-baik perancang. Cumanya tuan-tuan, kita kena tahulah, ada Nabi yang dibunuh, macam Nabi Zakaria dengan Nabi Yahya. Allah Ta'ala tahulah hikmah di sebaliknya tuan-tuan. Malah kalau tuan-tuan baca dalam riwayat pun ada sebahagian Bani Israel pernah bunuh puluhan Nabi dalam sehari. Bani Israel ada orang yang mana Allah Ta'ala lindung. Contoh Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala lindung, gagal, dia pun tak dapat bunuh Nabi SAW. Dan tuan-tuan pernah dengar cerita yang budak yang dia raja nak bunuh tu kan? Raja nak bunuh budak tu. Ada cerita Ashabul Ukhdud tu. Suruh limpak dalam laut, sampai kat tengah laut kapal terbalik, itu tak? Mati habis tentera, budak tu balik jalan kaki ya, jalan atas ayak. Kemudian suruh tentera bawa ke gunung kan, suruh limpak pada atas. Bila sampai di atas, budak tu berdoa, Allahumma akfinihim bima syi'ta. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada tentera-tentera ni seperti mana yang kau mahu. Gunung bergoncang, tentera jatuh ke bawah, mati semua. Budak tu turun relax, ya tak ada apa. Jadi tuan-tuan, kehendak Allah ni, apa yang Allah Ta'ala jadikan, dia ada cerita di sebaliknya. Cerita budak ni tuan-tuan, ada hikmah di sebaliknya. Ada ulama yang mana orang tak boleh bunuh dia. Ada Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, dia pernah nak bunuh Hasan Al-Basri. Tapi bila dia jumpa Hasan Al-Basri, dia jadi takut. Dia jadi takut dengan Hasan Al-Basri. Allah Ta'ala mengetahui hikmah di sebaliknya. Tapi ada tak ulama yang dibunuh oleh Hajjaj? Ada. Malah ulama yang terakhir dibunuh oleh Hajjaj, ulama besar tafsir, anak murid Ibnu Abbas, nama dia Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ni sebelum Hajjaj bunuh dia doa supaya dialah orang terakhir Hajjaj boleh bunuh. Memang lepas dia bunuh Sa'id bin Jubair, dia tikam tekuk Sa'id bin Jubair, maka Hajjaj kena sakit pelik. Kerana sakit tu dia mati. Dia tak dapat bunuh orang lah. Sa'id bin Jubair orang terakhir dia bunuh. Ada orang Allah Ta'ala bagi kurnia syahid. Ada orang Allah Ta'ala selamatkan di dunia. Hikmah di sebaliknya Allah Ta'ala tahu lah. Macam cerita Ashabul Ukhdud ni kan, dia selamat-selamat, rupanya Allah Ta'ala nak hikmah di sebaliknya. Bila dia panah kan, budak tu bagi tahu takkan mati melainkan kena sebut Bismillah Rabbil Ghulam, dengan nama Allah Tuhan budak ni. Panah mati pakat beriman semua. Tapi ada ulama yang yang dibunuh ada. Waktu fitnah Quran makhluk kan, Ahmad bin Abi Du'ad, zaman Bani Abbasiyah tu. Imam Syafi'i tak ada lah, Imam Ahmad kena siksa. Ulama mati beribu kena bunuh pasal tak nak keluar fatwa Quran makhluk. Salah seorangnya Ahmad bin Anas Al-Khuzai, ulama besar hadis, dia tak mau sebut. Maka dia ditangkap, dipotong kepala, mayat dia digantung bertahun-tahun, digantung di Baghdad, kepala dan badan dia, sampai tinggal rangka lah dia pun ambil pergi tanam mayat dia tu. Setelah berubah.
bila meninggalnya Mu'tasim, Al-Wasiq, jadi naik yang hak lain yang bagus sikit, ubah balik jadi ahli sunnah wal jamaah. Ada ulama yang Allah Ta'ala kurniakan syahid bagi dia. Jadi Allah Ta'ala mengetahui hikmah di sebaliknya. Kadang-kadang hikmah di sebalik kita boleh fikir, kadang-kadang hikmah di sebaliknya hanya Allah yang tahu. Itu yang namanya Islam. Apa makna Islam? Tunduk dan patuh, serah pada Allah. Macam kita dalam hidup lah. Kadang-kadang kita pun pelik, pasal apa aku sakit? Tidak. Pasal apa aku ni kurang rezeki daripada dia? Allah lebih mengetahui tentang hamba dia. Zahir dan batin, tuan-tuan. Kita tengok zahir je. Allah Ta'ala tahu zahir dan batin. Baik, kemudian rancangan Quraisy gagal pada waktu paling kritis itu, sekalipun mereka mengepung rumah Nabi SAW ketika Nabi dan Ali berada di dalamnya. Sayyidina Ali ada masa ni, sebab Nabi nak suruh Sayyidina Ali duduk dalam atas katil Nabi kan, dalam selimut Nabi. Baik, Nabi SAW menyuruh Ali tidur di tempat tidurnya dengan menutup tubuhnya dengan baju luar berwarna hijau, sambil menjamin bahawa dia berada di bawah perlindungan Allah, justru tidak akan berlaku sebarang bencana ke atasnya. Baik, kemudian Nabi SAW keluar dari biliknya dan menabur segenggam habuk ke arah para pembunuh itu, lalu melepaskan diri mereka melalui mereka sambil membacakan ayat Al-Quran. Jadi Allah Ta'ala, jadi Nabi Muhammad SAW keluar daripada rumah tu sambil Nabi lempak habuk pasir kepada pembunuh ni lah, yang dah standby nak bunuh Nabi SAW. Kemudian Nabi baca ayat Quran, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa akhshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami adakan dinding di hadapan mereka dan dinding di belakang mereka, dan kami tutup mata mereka sehingga tidak dapat melihat. Itu yang Nabi SAW keluar, mereka tak perasan pun Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, mereka ni tidur ke tak tidur? Ada sebahagian kata mereka tidur, ada sebahagian kata mereka tak tidur, sebenarnya mereka celik. Tapi dia tak nampak Nabi SAW. Dia tak nampak. Mata tu celik. Sedang-sedang ada habuk atas kepala mereka, ada pasir atas kepala mereka. Dia pun celik, tapi dia pun tak nampak Nabi SAW. Jadi ada ayat ni, orang kata baca ayat ni kalau nak lari daripada sekatan polis. Ada orang kata nak kena saman ke nak apa, baca inilah. Pernah tuan-tuan cuba ke tak pernah? Saya pernah cuba dulu sekali. Pernah cubalah. Bukan pasal tak ada lesen, road tag mati. Selalu kita periduk road tag, tak ada pun polis tahan, betul tak? Selalu periduk road tag ada lesen, polis tak tahan pun. Malah periduk, malah dah lama tuan-tuan, nak dekat setahun dah. Sebab kita duk tangguh-tangguh terlupa tu. Terlupa. Jadi bila duk tangguh terlupa, saya balik daripada Kemunting tu. Tuan-tuan tahu tol Kemunting tu kan? Daripada tol tu kalau straight dia masuk tol, saya ambil belah kanan nak balik Bagan Serai lah. Bila saya corner kanan tu tengok JPJ, ramai pula tu, bukan sikit. Siap dengan truk-truk dia. Saya duduk nampak motor saya naik truk lah malam ni. Motor naik truk dah malam ni, tak dekat setahun road tag mati. Saya pun duduk terfikir, balik kuliah juga masa tu, balik kuliah juga pakai kain pelekat apa semua. Jadi bila corner ya tuan-tuan, memang tak boleh lari dah tuan-tuan. Tak boleh, kita dah corner tu nak lari lagu mana? Lagi pun tak padan nak lari dengan kain pelekat, lari ustaz lari pula tu. Pergilah tuan-tuan. Sambil baca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa akhshaynahum fahum la yubsirun. Dah tak tahu nak buat apa, bacalah, kok-kok lah. Dia tak perasan ke? Kok dia tak perasan ke? Mana boleh tak perasan, ramai orang tuan-tuan, semua kena tahan, motor semua kena tahan. Saya pun kena tahan motor, dia nak tengok lesen. JPJ, bukan polis, JPJ. Siap dengan truk, ramai ni. Dia buat besar-besaran. Lepas tu, saya tunjuk lesen. Lesen ada. Lepas tu saya nak jalan lah. Nak tengok rotek. Bila dia sebut nak tengok rotek kan, habislah malam ni. Jalan kaki je balik. Dia tengok rotek, dia pun terkejut. Nak dekat setahun dah. Saya tengok akai dia lah. Dia nak angkat-angkat lah motor, nak buat macam mana. Bila dia tengok rotek tu dekat setahun, dia kata apa? Ni saya nak ni balik ni tolong perhidup terus lah. Lembut hati dia. Saya pun start motor, pecut terus cepat-cepat. Kok nanti dia ubah pula. Saya start motor, cabut terus. Alhamdulillah tuan-tuan. Tapi ala kuliah tuan-tuan tak usahlah buat lagu ni. Makna dia tuan-tuan,
kita hidup selagi mana undang-undang itu tak bercanggah dengan Islam, kita ikutlah, follow lah. Jadi kalau kita ajak orang jangan ambil lesen baca yang ni ke, kacau tuan-tuan. Orang tak erti bawa kereta, tak erti bawa motor pun duk buat lagu ni tuan-tuan, nanti langgar orang habis. Kita hidup selagi mana undang-undang tu tak bercanggah, kita follow je lah. Tak bercanggah dengan Islam. Malah undang-undang itu kalau limaslahatil ibad, dia untuk kebaikan rakyat, wajib kita ikut. Dalam kaedah usul fiqh sebut tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Segala tindak tanduk pemimpin atas rakyat berkait dengan kebaikan rakyat. Kalau undang-undang itu kebaikan rakyat, wajib lampu isyarat, betul tak? Itu semua untuk kebaikan rakyat. Jangan tuan-tuan tengok lampu isyarat warna merah, ini semua kerajaan sekular langgar. Tuan-tuan langgar tu, tuan-tuan langgar orang, mati nanti. Wajib taat. Baik tuan-tuan, kemudian lalu baginda menuju ke rumah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an yang bersedia menemaninya, dan mereka bergerak ke arah selatan mendaki puncak gunung Jabal Sur. Bukan Tur tu, Sur. TH itu huruf sa. Huruf sa kan, yang macam ta tiga titik tu. Gua Sur. Jangan tuan-tuan baca Gua Tur pula. Thor tu filem Avengers tuan-tuan. Thor. Ini bukan Thor, ini Gua Sur. Serta mengambil keputusan berlindung di dalam gua. Saya tak pernah sampai lagi tuan-tuan. Saya pernah sampai di Qatar je, Qatar tu sebelah Arab Saudi je, tapi tak pernah masuk pun. Buat umrah pun tak pernah. Jadi tuan-tuan yang pernah, tuan-tuan tahu kan lagu mana kan? Tinggi juga nak naik tu kan. Tinggi juga nak naik tu. Dan gua pun tak besar mana pun. Tuan-tuan yang mana stamina tak kuat ke tuan-tuan, badan berisi macam saya kan tuan-tuan, saya ingat tak lepas aku naik tu. Saya rasa imam naik itu ke tak naik? Oh tak naik. Imam naik tak? Tak naik agak lah. Tengok daripada jauh tinggi tak? Agak tinggi agak tinggi. Ya. Tak apa, akan datanglah kita, aku ada rezeki boleh lebih tuan-tuan. Pembunuh yang membuat kepungan di rumah baginda menunggu ke saat akhir atau waktu fajar. Dia pun tunggu biar tengah malam sikit sebab nak pergi bunuh ni. Tiba-tiba salah seorang mereka muncul dan memberitahu bahawa Nabi SAW sudah pun keluar. Ada yang kata Nabi dah keluar lah. Muhammad lah, dia sebut Muhammad dah keluar. Mereka menyerbu ke dalam dan terperanjat besar kerana mendapati orang yang terbaring di tempat tidur Nabi ialah Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu an. Kita sebut Sayyidina Ali radhiyallahu an ke karamallahu wajhah. Dua-dua boleh. Karamallahu wajhah boleh, radhiyallahu an boleh. Tapi yang lebih tingginya radhiyallahu an lah. Allah meridainya. Tidak ada yang lebih besar kat dunia ni melainkan Allah redha. Bila Allah Ta'ala redha kat seseorang, itulah makam tertinggi. Radhiyallahu anhum wa radu an. Kita baca tentang ahli syurga kan, ya ayyatuhal nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah redha pada kamu, kamu redha pada Allah. Itulah makam tertinggi sekali. Radhiyallahu an. Tapi nak sebut karamah Allah wajah pun boleh. Ada yang kata kerana Sayyidina Ali tak pernah menyembah berhala. Tapi ada juga sahabat yang tak pernah, Ibnu Abbas tak pernah sembah. Tapi kita tak panggil karamallahu wajhah. Ada yang kata kerana Sayyidina Ali macam-macam pandangan Sayyidina Ali tidak melihat, tak pernah melihat kemaluannya. Ada juga sebut begitu. Ala kulli hal, pandangan yang paling kuat kerana Sayyidina Ali radhiyallahu an dia dibenci oleh pengikut dia yang keluar daripada dia, yang berpaling tadah, dipanggil Khawarij. Tahu Khawarij? Khawarij ini asalnya pengikut Sayyidina Ali yang paling setia. Yang bunuh Sayyidina Ali tu, Abdul Rahman bin Muljim tu, dia pengikut setia Sayyidina Ali, hafal Quran lagi. Tapi Khawarij ni memang sungguh-sungguh setia dengan Sayyidina Ali. Setia tak setia tu, sampai waktu Sayyidina Ali perang dengan Muawiyah tu, katanya Muawiyah radhiyallahu anhu ni, dua orang sahabat Nabi tuan-tuan, ala ra'si wal ain, Arab sebut ni atas kita. Baik Muawiyah, Sayyidina Ali apatah lagi, lebih mulia pada Muawiyah. Tapi Muawiyah juga ahli syurga tuan-tuan, sahabat Nabi. Tapi Muawiyah tak sebanding dengan Ali lah, jauh lah. Sayyidina Ali ni jauh lah tuan-tuan. Malah Sayyidina Muawiyah pun bila kematian Sayyidina Ali sampai pada Muawiyah bangun menangis. Dia tengah tidur bangun menangis bila dengar Sayyidina Ali dah wafat. Maka isteri dia tanya, dulu kau salahkan dia kerana tidak melaksanakan qisas pada Sayyidina pembunuh Sayyidina Osman. Hari ini kau menangis. Kata Sayyidina Muawiyah radhiyallahu an,
Aku menangis kerana sudah tiada, kita sudah kehilangan keilmuannya dan kesantunannya. Hormat Sayyidina Ali tuan-tuan. Malah Muawiyah pun sebut dia tidak sebanding dengan Sayyidina Ali. Cuma dia tak setuju bila pembunuh Sayyidina Osman tidak dia qisas. Dia cerita dia panjang. Sebab pembunuh Sayyidina Osman tu bukan calang-calang. Mereka ni pemimpin kabilah. Belakang mereka tu ada beribu-ribu. Sayyidina Ali perlu satukan umat Islam, baru boleh ambil tindakan pada mereka. Itu pandangan politik Sayyidina Ali ni bijak. Yang Muawiyah tengok dalam Islam, kalau dah bunuh orang kena qisas lah. Dia tengok takat tu je. Dia pun dah bunuh Sayyidina Osman, kena tangkap qisas lah. Itu pandangan dia. Kalau tak mau qisas, sebab Muawiyah ni sepupu Sayyidina Osman. Jadi wali yang keluarga terdekat Sayyidina Osman ni dah tak ada. Muawiyah paling terdekat. Dalam Quran sebut, wa man qutila madhluman faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Barang siapa yang dibunuh secara zalim, maka hak untuk menuntut bela itu kepada wali terdekat dia. Sayyidina Osman wali dia. Dia tuntut. Sebab tu dia pernah sebut, serah pembunuh Sayyidina Osman, dialah orang Syam pertama bai'ah Sayyidina Ali. Serah pembunuh Sayyidina Osman. Sebab lepas Sayyidina Osman terbunuh, depa bawa jubah Sayyidina Osman tu yang berdarah tu, dan jari-jari isteri Sayyidina Osman yang dipotong oleh pemberontak, bawa ke Syam. Jadi orang Syam naik semangat jihad, khalifah dibunuh. Tiba-tiba yang bunuh Sayyidina Osman semua tak kena qisas. Mereka tak tahu, bukan senang nak bunuh. Mereka ni ramai, pemimpin-pemimpin pula tu, beribu-ribu pengikut. Dan ijtihad Sayyidina Ali itulah yang tepat. Bukti ni apa? Bila Sayyidina Ali terbunuh, Abdurrahman bin Muljim bunuh, ni pengikut Sayyidina Ali yang setia ni, Khawarij. Naik Hasan kan, Hasan bin Ali. Kemudian Hasan bin Ali serah jawatan kepada Muawiyah dan dia bai'ah Muawiyah. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan tengok orang Syiah jarang sebut Hasan, dia Husain ni. Kadang-kadang dia tak setuju sangatlah Hasan serah jawatan pada Muawiyah dan dia bai'ah pada Muawiyah. Ni fakta tuan-tuan. Bukalah kitab mana-mana pun, dia serah pada Muawiyah dan dia bai'ah pada Muawiyah. Jadilah tahun Amul Jamaah, umat Islam bersatu padu kan, tahun tu. Bila Muawiyah naik, Muawiyah pun tak boleh nak qisas. Pasal apa? Muawiyah tengok kalau buat qisas akan jadi perang saudara lagi. Sebab depa yang bunuh Sayyidina Osman ni pemimpin-pemimpin, pengikut dia ada ribu. Tak dapat, kecuali pada zaman Hajjaj yang saya sebut Hajjaj tu kan, Hajjaj bin Yusuf Saqafi tu. Dia itulah berjaya mengqisaskan semua pembunuh Sayyidina Osman. Ini cerita berapa puluh tahun setelah Muawiyah pun dah meninggal dah, Yazid pun dah meninggal dah. Ijtihad Sayyidina Ali. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan saya sebut, tuan-tuan kalau tuan-tuan ikut mana-mana jemaah Islam lah, kadang-kadang tuan-tuan tak setuju, saya sebut umum tuan-tuan, tak kira lah jemaah Islam seluruh dunia lah, tuan-tuan tak setuju sangat dengan keputusan kepimpinan contoh, tapi tuan-tuan percayalah, yang tuan-tuan tak setuju tu boleh jadi tuan-tuan sebenarnya yang tak nampak apa yang dia nampak. Sebab dalam politik ni tuan-tuan, politik memang sukar. Saya beritahu, politik memang sukar. Sahabat Nabi pun perang tuan-tuan. Siapa kata politik ni mudah murung lah, politik ni sukar. Jiwa kalau kecil tak usah politik lah. Orang bau kutuk sikit pun handam merajuk, tak payah lah. Pasal orang politik memang orang akan kata macam-macam, betul tak? Sebaik Sayyidina Osman pun orang kata macam-macam sampai orang bunuh. Sebaik Sayyidina Ali pun orang kata macam-macam sampai orang bunuh lagi tuan-tuan. Yang bunuh Sayyidina Ali, yang bunuh Sayyidina Osman, orang yang sangka di Islam, anggap di Islam lah. Yang bunuh Sayyidina Ali tu, dia Islam, siap apa Quran lagi tuan-tuan, nampak tak? Mana ada setelah Sayyidina Osman, tidak ada. Setelah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, tidak ada manusia sebaik Sayyidina Ali, tak ada atas muka bumi. Itu pun orang benci, kata macam-macam, boleh bunuh lagi tuan-tuan. Apatah lagi kita yang tak ada apa-apa tuan-tuan, yang dosa pun banyak tuan-tuan. Masuk politik memang orang kata macam-macam. Jadi tuan-tuan, politik sukar. Jadi bila sukar nak menentukan tuan-tuan, keputusan ni yang mana yang dua-dua tak elok, tapi yang mana lagi teruk. Itu panggil akhafu dararain. Banyak dalam politik tuan-tuan tengok, tak kira Malaysia ke luar Malaysia ke, banyak keputusan politik memang terlibat dengan akhafu dararain, irtikab akhafu dararain. Kena ambil keputusan yang paling kurang mudarat dia. Memang dua-dua tak elok. Yang ni tak elok, yang ni pun kurang elok, tapi kalau hak yang ni lagi teruk negara, lagi kacau lagi. Kalau yang ni ada mudarat, contoh kan, ini saya sebut umum tuan-tuan, tanpa ada kaitan dengan hidup dan yang mati, tak ada kaitan tuan-tuan. Contohlah, sebuah mana-mana gerakan Islam lah, duduk dengan kawan ni pun ada masalah, rasuahnya, skandal macam-macam. Tapi kalau tarik sokongan, ini tak ada kaitan dengan siapa-siapa ni. Kalau dia tarik sokongan, yang nak naik ni lagi sakan. Tuan-tuan faham no? Yang nak naik ni lagi sakan. Jadi dia kena buat keputusan lagu mana?
kena buat keputusan, jangan hak yang sakan ni naik. Kalau naik hak sakan ni lagi teruk jadinya. Ini kata irtika akhafu dararain. Bukan keputusan dia buat itu yang terbaik, tapi dia fikir yang hak nak main ni lagu mana. Tapi lumrah lah orang politik kadang-kadang bila disebabkan jemaah Islam tu duduk dengan apa kelompok yang tak apa nak bagus, ada macam-macam skandal, orang yang ni lah orang naik kan. Main dia tak tahu kalau dia tarik sokongan akan naik kerosakan dia lebih berat. Macam tadi Muawiyah dengan Sayyidina Ali kan. Muawiyah salah dengan Sayyidina Ali, tapi bila dia jadi khalifah, dia pun tak boleh buat yang dia nak tu. Dia tak mahu buat. Hajjaj dapat buat. Pasal apa? Pada zaman Hajjaj, Bani Umayyah sangat kuat. Kuat sekuat-kuatnya. Dia berjaya satukan dengan pedang. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Hajjaj ni zalim, tapi adalah sikit-sikit tentang dia adalah sikit bagus itu ada jugalah. Baik. Jadi ini Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi Nabi suruh Sayyidina Ali, tuan-tuan sebelum saya lupa, tuan-tuan sebut karamallahu wajhah ke radhiyallahu anhu. Dua-dua boleh. Kadang-kadang saya sebut karamallahu wajhah, kadang-kadang sebut radhiyallahu anhu. Sebab apa? Sebab yang paling kuat kita sebut karamallahu wajhah kerana bekas pengikut Sayyidina Ali yang setia ni, Khawarij ni, yang dia setia dengan Sayyidina Ali ni, bila Sayyidina Ali perang dengan Muawiyah, katanya Muawiyah hampir kalah. Maka pengikut yang setia dengan Sayyidina Ali ni, Abdul Rahman bin Muljim dan kawan-kawan ni, dia kata kita kena serang, bunuh mereka semua, tawan, termasuk Muawiyah kepala orang tu. Tapi tentera Muawiyah nak berdamai. Tuan-tuan nampak beza? Tentera Muawiyah nak berdamai. Yang pengikut Sayyidina Ali ni, hak Khawarij ni, dia pun kata kenapa nak berdamai? Kita nak menang lah, betul tak? Lawan, tawan mereka. Sebahagian pengikut Sayyidina Ali nak berdamai, sebahagian nak berdamai. Jadi tuan-tuan, last sekali Sayyidina Ali ambil keputusan untuk berdamai. Ni dalam Quran sebut wa in janahu lisilmi fajjannah laha wa tawakkal 'ala Allah. Kalau musuh yang bukan Islam, tu Rom ke Parsi, dia cenderung nak berdamai, fajnah laha, kita kena bertawakal, kita kena cenderung pada perdamaian. Wa tawakkal 'ala Allah, tawakal pada Allah. Kalau musuh yang bukan Islam dan Muslim pun kalau nak berdamai, kita berdamai. Pasal Islam bukan agama bunuh orang, bukan Islam perang. Perang ni bila tidak ada pilihan yang lain. Ini apatah lagi sama-sama Islam. Sayyidina Ali ambil untuk berdamai. Jadi yang setia dengan Sayyidina Ali ni tak puas hati. Betul tak? Inilah Abdul Rahman bin Mujim, geng-geng depa ni depa lari, depa buat satu tempat Khawarij di Iraq tu. Jadi depa ni lah yang bunuh Sayyidina Ali dan cuba bunuh Muawiyah. Muawiyah terkena je, luka je, tak mati. Dan cuba bunuh Amr bin al-As. Amr bin al-As dia hari tu sakit perut di Mesir. Orang lain jadi imam, sahabat yang jadi imam tu yang mati, kena bunuh. Sayyidina Ali kena syahid. Jadi golongan Khawarij ni sampai hari ni masih ada, tuan-tuan. Tuan-tuan agak-agak kat mana Khawarij ni? Di Oman. Ibadi itu pecahan Khawarij, tapi tak sekeras Khawarij. Tuan-tuan kalau banyak baca, tuan-tuan baca buku-buku pokok Ibadi yang dulu-dulu, katanya hak yang ada di Oman ni dah okey sikit. Tuan-tuan akan jumpa mereka mengkafirkan Sayyidina Ali. Ya, ada. Tuan-tuan kalau rajin baca, tengok orang yang buat kajian buku-buku Ibadi dulu, memang mereka tak suka Sayyidina Ali, mereka sebut kafir. Sayyidina Ali kafir. Cuma katanya di Oman ni yang masuk dalam ulama dunia ni kan, katanya mereka dah tak sebut benda tu dah, tak ada dah. Tapi dalam kitab mereka ada, kitab dulu mereka ada sebut. Baik. Jadi tuan-tuan, pada zaman setelah kewafatan Sayyidina Ali ni, pok-pok Khawarij ni masih kuat. Mereka ni kalau sebut Sayyidina Ali, mereka cukup benci. Pasal apa? Kita dah perang sama dengan dia, dah boleh kalahkan musuh, dia pergi berdamai. Itu yang mereka marah tu. Mereka akan sebut dengan gerakan yang gelaran yang buruk. Inilah alasan yang paling kuat sebenarnya. Mereka bila sebut Sayyidina Ali, dia berkata apa? Sawwadallahu wajhah, muka Allah hitamkan muka Ali. Ataupun bila sebut Ali, qabbahallahu wajhah, moga Allah burukkan muka Ali. Bermarah sangat. Mereka ni setelah Sayyidina Ali tak ada pun, mereka masih ramai lagi. Mereka duk sebut lagu tu, sebut Sayyidina Ali je, moga Allah burukkan wajah dia, moga Allah hitamkan wajah dia. Maka ulama ahli sunnah wal jamaah bangkit, tuan-tuan. Macam mana bangkit? Ulama ahli sunnah tiap kali sebut Sayyidina Ali karramallahu wajhah, moga Allah muliakan wajah dia. Pasal apa? Nak lawan dengan pokok Khawarij tu. Imam An-Nasa'i rahimahullah, tuan tahu ulama hadis tu kan, ada Imam An-Nasa'i kan, dia karang satu kitab khusus mengumpulkan hadis-hadis kelebihan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Pasal apa? Nak lawan pokok Khawarij tu. Sebab tu kita sebut karramallahu wajhah. Karramallahu wajhah, muka Allah muliakan wajahnya. Pasal kita nak kalahkan kelompok-kelompok Khawarij. Tuan-tuan boleh sebut dua-dua tapi radhiyallahu anhu yang tertinggilah. 27 Safar. Baik, kemudian tahun ke-14 kerasulan, iaitu 1235
13 September 622 Masihi. Cumanya tuan-tuan, kita duk sambut Ma'al Hijrah bila? 1 Muharram. Pasal tak? 1 Muharram detik permulaan. Kan ada nasyid ni. Hijrah Nabi daripada kota Mekah ke kota Madinah. Nabi berhijrah bukan bulan Muharram. Tuan-tuan buka lah mana-mana kitab pun. Nabi berhijrah, pandangan yang kuatnya Nabi keluar pada 27 Safar je ni. Dan duduk di mana? Duduk di Gua Sur selama 3 malam. Dan Nabi bergerak daripada Gua Sur, dah duduk 3 malam, 3 hari 3 malam. Bergerak daripada Gua Sur ke Madinah berapa? 1 Rabiul Awal. Bukan 1 Muharram, 1 Rabiul Awal. Dan Nabi sampai di Quba pada 8 Rabiul Awal. Kemudian Nabi duduk di Quba dan Nabi masuk ke Madinah pada 12 Rabiul Awal. Jadi macam mana kita boleh sambut hijrah pada 1 Muharram? Sebab apa tuan-tuan? Padahal kita baca dalam kitab sirah disebut jelas Nabi keluar pada rumah 27 Safar. Kemudian Nabi bergerak daripada Gua Sur pada 1 Rabiul Awal. Tuan-tuan agak-agak apa tuan-tuan? Sampai nasyid punya banyak tuan-tuan. Kalau 1 Muharramnya ada gambar macam apa? Ada gambar macam sarang apa? Sarang labah-labah tu kan? Tak ada tulis Ma'al Hijrah. Ma'al Hijrah. Cerita Nabi. Bila masuk ni saya pun ada beberapa sekolah panggil cerita tentang hijrah Nabi. Bila Muharram ni mana-mana panggil cerita bab hijrah Nabi. Kenapa bukan Rabiul Awal? Kita rasa apa sebab? Sebab dia lagu ni dia ada kaitan juga. Kaitan dia sebab waktu setelah kewafatan Nabi SAW, waktu apa? Pertama tuan-tuan tahu kalender Islam ni bermula bulan Muharram. Macam kita Januari kan, Januari, Februari, Mac, April. Kalender Islam ni yang Muharram Safar ni sebelum Nabi SAW lahir lagi. Muharram Safar awal ni dah ribuan tahun orang Arab guna nama tu. Nak cerita bab nama ni panjang lah tuan-tuan. Yang Muharram Safar tu sebelum Nabi lahir lagi dah guna, orang Arab guna Muharram Safar tu. Cuma orang Arab ni dia tak ada tahun, dia ada bulan ni. Orang Arab dia tak ada tahun, dia ada bulan saja. Sebab tu Nabi lahir pada tahun apa tuan-tuan? Nabi lahir pada bulan Rabiul Awal tahun gajah. Pasal apa tahun gajah? Sebab pada tahun itu peristiwa yang paling besar gajah mai serang tentera Abraha. Orang Arab bagi nama berdasarkan peristiwa. Kalau tahun itu banjir besar, tahun banjir. Kalau tahun kemarau, tahun kemarau. Boleh no? Dia bagi nama berdasarkan peristiwa. Dia pun tak ada tahun. Itu cerita dia, tahun tak ada. Macam kalender kita yang 2022 ni, ini pengikut Nabi Isa yang apa? Yang tak masuk pada dia lah. Dia perkira daripada birthday Nabi Isa kan. Tapi kalau ikutkan Nabi Isa, kalau ikut yang paling tepat Nabi Isa, birthday dia mungkin 2 tahun lebih awal. Maksud dia bukan 2022, lebih kurang dalam 2024. Itulah 2024 tahun yang lalu Nabi Isa dilahirkan. Itu yang lebih tepat lah kalau tuan-tuan baca dia punya apa, kajian yang lebih mendalam lah. Tapi ceritanya tak apalah, banyak orang Kristian kata gitulah. 2022 ni, 2022 tahun dulu Nabi Isa dilahirkan. Jadi kita tak ada, orang Arab tak ada kalender tu. Pada zaman Sayyidina Umar, surat tu payah nak baca. Sebab surat yang dihantar tu yang ada bulan, yang bulan Ramadan, bulan Rabiul Awal, dia ada bulan saja. Jadi bila sampai di Gubernur Sayyidina Umar yang di mana? Merata tempat ni, dia keliru. Ini Ramadan tahun ni ke Ramadan tahun lepas? Ini Muharram tahun ni ke Muharram tahun lepas? Tahun tak ada, bulan ada. Padahal gubernur jauh, ada yang di Mesir, ada yang di Iraq, ada yang di Yaman jauh. Maka dia berbincanglah, siapalah yang nak bubuh tahun bila. Betul tak? Kita nak start tahun ni tahun bila. Tapi bulan, start bulan apa? Muharram. Macam kita Januari. Jadi bincang, banyak pandangan lah. Dan Sayyidina Umar ni, dia sahabat yang hebat-hebat, dia tak bagi pergi jauh, kena duduk dekat dengan dia. Dan sahabat yang paling rapat dengan Sayyidina Umar adalah Sayyidina Ali. Sebab tu ada sebahagian riwayat kata seolah-olah Sayyidina Umar ni nak lantik Sayyidina Ali sebenarnya. Tapi disebabkan kena syura juga, itu yang dia serahkan. Dah sekali Sayyidina Osman naik berdasarkan pilihan orang ramai, syura. Jadi Sayyidina Ali ni antara sahabat yang paling rapat dengan Sayyidina Umar, dan Sayyidina Umar jadikan dia teman rapat dalam berbincang. Sayyidina Ali lah yang mencadangkan. Banyak sahabat cadangkan tarikh Nabi lahir, tarikh kewafatan Nabi, tarikh wahyu diturunkan. Sayyidina Ali cadangkan tarikh hijrah.
Itu pandangan Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Umar tengok inilah pandangan yang paling elok, paling tepat. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ambil pandangan Sayyidina Ali. Sebab tu Sayyidina Umar, kata tuan baca, banyak pandangan Sayyidina Ali yang Sayyidina Umar ambil. Antaranya pada zaman Sayyidina Umar jadi puak-puak LGBT tuan-tuan, puak-puak gay, laki dengan laki kan. Jadi Sayyidina Umar dengan para sahabat bincang, nak buat lagu mana mereka ni. Kalau orang berzina kita sebat, dah kahwin kita rejam, ni laki dengan laki. Sayyidina Ali kata, aku berpandangan mereka ni mesti dibakar. Pasal menyalahi apa? Menyalahi fitrah manusia. Sayyidina Umar terus ambil pandangan Sayyidina Ali, memang pergi bakar dia tuan-tuan. Itu pandangan tu, ada pandangan kata bakar. Orang yang gay tuan-tuan bakar. Walaupun dengar ganas tuan-tuan, tapi ya tuan-tuan, rosak kemanusiaan. Kalau pakat semua gay tuan-tuan, habis keturunan, mati keturunan tuan-tuan. Tuan-tuan kalau baca kisah Nabi Lut, jadinya puak-puak lesbian ni pasal gay. Puak Nabi Lut ni semua gay. Dia pun tak berkenan kat perempuan. Perempuan jadi gersang, tak ada tempat nak melempaskan nafsu, itu jadi lesbian tu. Punca jadi lesbian si Haq ni, puncanya kerana laki-laki tak mau layan perempuan dah. Itu yang jadi lesbian tu. Pada zaman Nabi Lut dah jadilah benda ni. Baik tuan-tuan, kemudian tuan-tuan boleh tengok peta bawah ni tuan-tuan. Ni peta dia ni. Jadi dia ada mana ni, Madinah, Quba. Ini Madinah, Quba. Sini ada, tuan-tuan boleh tengoklah peta tu. Perkampungan Bani Harithah, perkampungan Bani Ashhai, awali Padang Palma, perkampungan Bani Nadir, Istana Ka'ab bin Ashraf. Ini dia Zul Hulaifah. Ni tempat dia, tuan-tuan boleh tengoklah. Dah. Madinah ni, sependek kata Madinah ni, kiri kanan Madinah ni ada gunung. Ada gunung. Belah sana ada gunung, belah sini ada gunung, belakang dia ada Quba, atas tu ada Uhud. Ni kedudukan Madinah, penempatan suku bangsa Yathrib pada masa penghijrahan. Baik, kita ada seminit lagi tuan-tuan. Kemudian apabila Nabi SAW mengetahui orang Quraisy akan mengerahkan seluruh tenaga untuk menjakinya, baginda mengatur satu muslihat. Kita tak sebut muslihat lah tuan-tuan, sebab muslihat ni dia macam jahat. Boleh lah muslihat. Nabi tak mengatur muslihat lah. Nabi mengatur satu strategi tuan-tuan. Itu lebih tepat. Dia macam bahasa apa? Kita sebut apa? Saya lupa nama dia. Benda tu sebenarnya dalam bahasa Inggeris tak bagus pun. Kolaborasi ni kalau ikut dalam bahasa Inggeris ni satu kerjasama yang tak elok lah. Collaboration. Tapi kadang-kadang orang dah guna dah kolaborasi ni, dalam pelajaran pun guna kolaborasi. Tapi yang ni kita tak sebut Nabi buat muslihat lah. Nabi susun satu perancangan strategi tuan-tuan, dengan mengubah laluan biasa ke Madinah. Laluan biasa ni Mekah tuan-tuan, ni Madinah, terus ke atas lah. Begitu. Iaitu laluan terletak di antara selatan Mekah yang menuju ke Yaman, bukannya laluan biasa daripada sebelah utara Mekah. Baginda berjalan 5 batu sehingga tiba di sebuah gunung yang berbatu besar bernama Gua Sur. Kita berhenti di sini tuan-tuan. Akan datang itulah, di situ kasut baginda terkoyak. Di situ kasut baginda terkoyak. Ini akan datang cerita bagaimana Nabi, Gunung Sur yang Gua Sur yang tuan-tuan tengok tinggi tu, bagaimana Sayyidina Abu Bakar boleh dukung Nabi tuan-tuan. Tinggi tu Sayyidina Abu Bakar boleh dukung Nabi, sebab kasut Nabi koyak, kaki Nabi dia macam luka, melecet. Sayyidina Abu Bakar yang dukung. Jadi cerita dia pendek lagu ni tuan-tuan. Ni Mekah, ni Madinah. Mekah, Madinah, Gua Sur bawah ni. Jadi sepatutnya kalau nak pergi Mekah, nak pergi Madinah, daripada Mekah ni terus ke atas Nabi pergi ke selatan. Sebab tahu Nabi SAW tahu orang kafir Quraisy ni dia akan bergerak ke utara kan. Dia nak cari Nabi dalam laluan ni. Rupanya Nabi ke selatan. Daripada selatan ni Nabi ke belah sini ni, ke tepi Laut Merah ni, baru Nabi bergerak ke atas. Jalan Nabi pun duk simpang siur lagu tu. Maknanya dalam kita nak berjuang pun, kita kena guna fikir, ada strategi, baru jadi tuan-tuan. Bukan maknanya kita dah buat benda yang baik, tak ada strategi kan, hentam je. Orang perang pakai kereta kebal, kita tak payah kereta kebal. Relax, aku jampi, bismillah, kereta kebal terbalik. Takkan jadi lagu tu lah tuan-tuan. Takkan jadilah. Kita manusia, kita terikat dengan hukum sebab dan musabab. Baik tuan-tuan, baru ni tengok ada silat. Silat apa tu? Ajaran apa? Hadi minallah, silat ilmu kebal. Ada silat tenaga dalaman tu, orang main terpelantin. Ada masuk berita baru ni. Katanya tenaga dalaman. Ilmu tenaga dalaman, hadi minallah kot. Hadi minallah tu maksudnya petunjuk daripada Allah. Tu bukan petunjuk daripada Allah tu. Hadi minal auham, petunjuk daripada sangkaan.
Dia buat macam ni tuan. Orang main serang terpelantin. Pelantin. Kalau betul-betul jadi macam tu tuan-tuan. Dia baru buat sebenarnya di Jepun dia dah ada dah. Dia pun buat dah. Katanya kuasa dalaman. Pengikut dia semua bila dia main dia buat macam ni terpelantin. Last sekali orang cabar dia masuk MMA. Tahu kan? Multi apa? Mix dia martial art kan. Dia gabungan. Tentu ada silat, kungfu, taekwondo. Baru boleh masuk MMA tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada silat tuan-tuan masuk memang jadi sayang tuan-tuan. Dia kena ada semua. Taekwondo kena ada, jiu-jitsu, Brazilian jiu-jitsu pun kena ada, semua kena ada. Pandai kunci, kena pandai semua. Pandai satu je tak boleh masuk. Dia kena pandai banyak benda. Dia cabar yang Jepun tu kat YouTube ada. Sebab dia dengan anak murid dia hebat. Sentuh macam ni terpelantin, terguling-guling habis. Macam yang tuan-tuan tengok tu lah. Sekali masuk MMA, tak dance minit tuan-tuan, tumbang lah. Tak dance minit, tumbang lah, mengarut tuan-tuan. Baik, jadi cukup sekadar tu. Saya mohon maaf tuan-tuan ada kurangan dan sebagainya. InsyaAllah kita bertemu pada masa akan datang. Aku qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum sal muslimin wa muslimat mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruman min turda wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahil alamin.